Baik, selamat pagi anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Cici Ahmad dalam Awani Pagi Realiti Rakyat Pemulihan. Pemulihan akibat COVID-19 merupakan peringkat yang terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ia sebenarnya menuntut kita menyesuaikan diri dengan kelaziman baru dalam apa jua keadaan sekalipun, Cici. Ya, dan fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi. Ini termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Dan kami di Astro Awani membawakan segmen Realiti Rakyat Pemulihan yang memberi tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat mendepani cabaran COVID-19. Baik, realiti rakyat pemulihan hari ini kita ingin membincangkan mengenai sektor pelancongan yang kembali bernafas, di mana bermula daripada hari ini pergerakan rentas daerah dan juga negeri dibenarkan tanpa permit walau berada dan juga menuju ke kawasan PKP pemulihan dan PKP bersyarat itu sendiri. Dan sejak dikuatkuasakan 14 Oktober lalu di Lembah Kelang, penduduk di 3 negeri iaitu di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya ini tidak dibenarkan langsung untuk merentas negeri dan juga daerah. Dan ini bermakna prospek kebanyakan tempat pelancongan yang mensasarkan pelancong dari Lembah Kelang lumpuh. Dan dengan kabar angin ataupun dengan kabar ini sendiri, dengan kabar baik boleh merentas daerah dan negeri ini, ia sedikit sebanyak beri nafas baru kepada pengusaha produk serta perhotelan untuk gerakkan strategi hidupkan semula perusahaan mereka, Gigi. Dan perkara ini akan kita bincangkan dalam segmen Realiti Rakyat Pemulihan hari ini. Dan untuk membincangkan mengenai perkara ini, kita terus bersama dengan Uzaidi Udanis, orang yang tidak asing lagi, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia yang paling arif mengenai industri pelancongan negara ketika ini. Dan kita nak tahu jugalah apa mungkin reaksi pertama Encik Uzaidi sendiri daripada pengusaha dan pemain industri pelancongan apabila menerima perkabaran bahawa kita dah boleh rentas negeri dan daerah ni. Okey, terima kasih Gigi. Sebenarnya kami sangat bersyukurlah, alhamdulillah. Kami di industri pelancongan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak kerajaan, terutama pada Kementerian Pelancongan, Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan yang dalam setengah lumus memberi kelonggaran dalam pengumuman baru yang diumumkan kemarin. Dia penggiat industri ini haruslah mengambil kesempatan ataupun peluang inilah untuk membangun semula ekonomi pelancongan ini dan membuktikan kita masih boleh melawan virus COVID-19 ini di samping menggalakkan rakyat Malaysia melancong secara bertanggungjawab. Jadi saya haraplah penggiat industri pelancongan patut memberi keyakinan yang baru pada pelancong tempatan untuk melancong dalam negara ini tanpa was-was. Gigi. Ya. Baik, Encik Uzaidi, walaupun kita ni dibenarkan rentas negeri dan juga daerah, namun terdapat SOP yang perlu ditekankan oleh pengusaha produk pelancongan dan juga oleh pengunjung itu sendiri. Mungkin dapat diulaskan sedikit mengenai apakah SOP yang perlu ditekankan oleh pengusaha produk pelancongan ini sendiri supaya kita ini dapat mengimbangi antara ekonomi dan juga kesihatan dalam sudut kita boleh melancong dan sebagainya. Dan sebenarnya kita, apa yang saya kata tadi, kita kena hidup bersama dengan virus. Jadi itu maksudnya kita kena tepati ataupun kena comply SOP yang ketat. Janganlah kita lalai SOP, mematuhi SOP yang ketat yang telah tertera. Terutama sekali aktiviti, sekarang kita boleh tidak dibenarkan aktiviti pelancongan ke PKPD dan juga aktiviti pelancong luar negara memang tak dibenarkan. Tetapi juga beberapa juga yang kita kena patuh, terutama sekali janganlah menggunakan pelancongan aspek ini untuk kita berseminar, untuk bengkel ataupun untuk membuat persidangan ataupun ceramah ataupun pameran. Ini memang tidak dibenarkan. Saya harap semua penggiat industri pelancongan haruslah comply SOP ini. Dan kami juga di Malaysia Tourism Council bekerjasama dengan pihak agensi kerajaan MPC, Malaysia Productivity Corporation, untuk menekankan SOP COVID, adapt dan adhere COVID-19 ini. Saya harap semua penggiat industri ini haruslah ambil kira SOP COVID-19 adapt dan adhere yang telah dikeluarkan oleh Malaysia Productivity Corporation.
Ya, Habis. Cik Huzaidi, saya kira ramai yang tidak sabar-sabar untuk keluar merentas negeri dan daerah. Pastinya selain balik kampung, tentunya nak melawat-lawat atau melancong tempat-tempat yang mereka ingini ni. Saya pun tak sabar untuk pergi pantai atau ke mana-mana kan, di luar daripada kawasan saya ketika ini. Tapi apa mungkin daripada segi pihak industri, bagaimana mereka nak gerakkan strategi untuk tarik semula pelancong ke tempat atau menggunakan perkhidmatan mereka bagaimana sekarang ini? Kerana saya pasti ia akan jadi macam masa PKP baru buka hari itu kan, Cik Huzaidi, dan dalam memastikan SOP dan juga dalam memastikan kita boleh mengawal diri sendiri, mengawal menggunakan SOP yang ada ketika ini dari menularkan COVID-19 itu nanti. Itulah Gigi, sebenarnya kita semua ni, kita memang tak sabarlah nak pergi melancong, nak pergi melawat, nak balik kampung, nak tengok mak, nak tengok mak mentua. Saya sendiri pun dah lama tak balik Kelantan untuk tengok lihat kampung-kampung halaman. Jadi sebenarnya kita haruslah, pihak industri pelancongan harus menekankan kepercayaan. Orang putih kata trust is a new currency. Trust ni kita kena beri percayaan ataupun keyakinan pada rakyat tempatan untuk melancong semula dengan SOP yang tertentu lah. Jadi sebenarnya kita janganlah kita rasa kita dah buka ni semua kita nak hentam je, main hentam je, tak boleh lah. Jadi kita kena tengok kawasan-kawasan yang ramai orang, terutama kawasan JT tempat feri, kawasan-kawasan di R&R, dan kawasan-kawasan di mana yang ramai yang tempat ramai ramai manusia. Kita rasa kita kena ketatkanlah SOP itu. Tapi namun keyakinan, ini keyakinan satu bab yang besar yang patut kita industri pelancongan tekankan. Kita harus tengok, lihat dan juga kita protect kita punya pelanggan ataupun pelancong-pelancong tempatan. Janganlah mereka lalai dan jangan mereka rasa terlalu teruja untuk mereka pergi satu tempat, tiba-tiba tengok ada kluster baru pula. Bila ada kluster baru dah mulalah kita balik ke pangkal jalan, balik ke square one, kita terpaksa balik kita Kementerian Kesihatan atau MKN terpaksa menggengkangkan aktiviti ni. Jadi kita tak maulah, kita tak mau. Jadi kita harus tekankan, kita nak bisnes, industri pelancongan memang nak bisnes, tapi kita harus tekankan keyakinan. Currency is a new currency, trust is a new currency. Jadi itulah kita tekankan kita punya tema lah kita. Okey, itu kita melihat kepada SOP yang perlu disediakan oleh pengusaha dan juga oleh pemain industri pelancongan ini sendiri. Namun kita nak melihat kepada strategi. Apa strategi yang boleh dimainkan? Tadi kita dah banyak panjang lebar mengenai SOP, namun strategi dari segi pemasaran, bagaimana kita nak tarik dan kita nak pastikan pelancong-pelancong ataupun kita nak tumpukan kepada pelancongan domestik ni mungkin ada dari segi pengurangan harga dan juga pakej-pakej yang menarik. Bagaimana agaknya yang boleh dijalankan oleh pemain industri sendiri? Sebenarnya untuk kata mengenai promosi, kita harus tekankan digital promotion ataupun media sosial, terutama sekali pada media sosial. Kita harus semua penggiat industri kena biasakan diri. Jangan kita asyik main Facebook aja tapi tak tahu bagaimana nak menggunakan untuk perniagaan kita. Kita harus tahu macam mana nak buat Facebook page, macam mana nak mendapatkan pelanggan-pelanggan daripada Facebook ads ke. Jangan hanya Facebook ads saya tengok dia tak buat satu, dia kena ada call for action. Jadi inilah teknik-teknik ataupun ilmu yang sepatutnya kita kena tahu. Ini adalah macam makan sehari-harian lah, makanan kita sehari-harian, macam mana nak kita menggunakan media sosial. Kita tahu banyak produk-produk yang terkeluar melalui Instagram, melalui Twitter, melalui Facebook. Jadi dengan adanya media sosial ni, dia lebih viral, lebih banyak. Tapi kita harus tekankan bagaimana pelanggan ataupun pasaran boleh membeli dengan selamat. Jangan ada pembeli ataupun pelancong-pelancong membeli dengan ejen-ejen yang tidak berdaftar. Ataupun yang tidak langsung yang apa yang kita panggil ejen Facebook. Kita tengok sama ada ejen ni berdaftar tak dengan pihak kementerian. Itu adalah penting, takut nanti kan duit-duit kita yang kita booking tu habis hancur lah. Jadi habis hancur, jadi habis lebur. Jadi inilah antara yang kita boleh dapat manfaat secara media sosial, melalui Facebook Live, melalui tapi produk tu jangan kita turun harga serendah sampaikan rakan-rakan kita yang lain tu terpaksa rugi untuk mengikuti trend. Contohnya kalau 5 bintang tu harga murah,
bagaimana pula 3 bintang pula, macam mana rendahnya, takkanlah RM10 harga satu bilik semalam. Takkanlah homestay tu kena letak harga yang paling murah. Jadi kita kena tahu, kita kena imbangkan kita punya produk-produk yang tertentu, 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, dan juga kita gunalah travel agent yang berdaftar. Sebab travel agent ni bila dapat tempahan tu, kita akan agih-agihkan pada restoran, pada homestay, pada tempat menarik, dan semua kita boleh rangkumi, melainkan hanya hotel saja. Kita kena rangkumkan semua orang dapat manfaat dalam dengan PKP ni. PKP ni. Ya, Encik Uzaidi, saya pun nak kupas sedikit mengenai bagaimana mereka yang sangat terkesan dah hampir lumpuh dalam industri pelancongan ini. Kita tahu sebelum ini di awal ni kita ada menemu bual pengusaha bas persiaran yang mana mereka katakan mereka boleh bertahan beberapa bulan saja lagi. Dan bagaimana dengan nasib mereka ini, Encik Uzaidi? Kalau kita lihat sektor pelancongan sudah mula dibuka sedikit ni, ada tak usaha untuk membantu mereka dari pemain industri sendiri atau industri pelancongan juga ketika ini pun sedang berusaha untuk bernafas juga? Ya, sebenarnya pembelian aset-aset seperti bas kena ada modal yang sangat besar, dan ini pandemik COVID-19 ni adalah satu wake up call lah untuk kita semua. Bukan hanya penggiat industri tapi juga pihak penguasa dan pihak-pihak kementerian untuk tahu lebih lanjut bagaimana masalah ni terkeluar. Masalah, kata contohnya masalah kita nak biayai pembelian bas ni, kadang-kadang bank pun tak boleh beri pembiayaan. Kita terpaksalah ambil daripada syarikat kredit, dan syarikat kredit pun terpaksa ambil duit daripada pembiayaan daripada bank. Jadi double layer. Bila double layer ni, of course lah, kita sebagai penggiat industri nak beli bas tu dia tinggi dah, dia punya rate dia punya bunga dia, interest rate dia. Jadi ini adalah satu yang tidak berapa produktif lah kalau nak ikutkan. Jadi berbanding dengan negara luar yang mana bank sanggup memberi sokongan pada penggiat bas pelancongan. Tapi kita di sini kita jangan lupa yang sekarang trend industri pelancongan yang lebih kepada family, lebih kepada individu. Sekarang dengan adanya COVID-19 ni, berkumpulan pergerakan berkumpulan ni agak kurang. Dan kalau dibuka pun sempadan, kumpulan pelancongan ni pun dah berkurangan. In fact dah berkurangan sebelum COVID ni. Dia punya trend, kalau kita lihat trend pelancongan sekarang dia lebih pada family, pada individu, pada small group, bukannya big group, kumpulan besar. Jadi kita terpaksa lihat bagaimana kita nak gunakan, leveragekan bas-bas yang ada. Saya dapat tahu bas pun lebih kurang 6,000 bas satu Malaysia ni. Banyak tu. Jadi saya harap kita boleh tengok buat strategic session untuk kita gunakan. Macam mana kita boleh gunakan bas-bas untuk yang area-area yang lebih produktif, Didi. Cik Uzaidi, kita lihat kepada pelaksanaan PKPB yang baru saja dikuatkuasakan sejak daripada 14 Oktober lalu di sekitar 3 negeri di Lembah Kelang ini. Kita tahu prospek kebanyakan kawasan-kawasan pelancongan di seluruh negara mengharapkan pelancong-pelancong ini daripada Lembah Kelang sendiri. Dan kesan daripada PKPB ini, pelancong tidak datang ke tempat-tempat peranginan dan juga tempat-tempat pelancongan ini menyebabkan ada pengusaha yang gulung tikar dan terpaksa menamatkan operasi dan sebagainya. Jadi melalui belanjawan yang dibentangkan 2021 ini, bagaimana sebenarnya kerajaan boleh memberikan sedikit insentif kepada peniaga-peniaga dan juga kepada pengusaha produk pelancongan ini untuk mereka memulihkan kembali sumber pendapatan mereka dan juga aliran kewangan mereka, sekaligus dapat meneruskan dari segi operasi produk-produk pelancongan ini sebenarnya? Ya, Hafizi, sebenarnya Kementerian Pelancongan telah menyediakan satu program, satu plan yang very intensif. Walaupun bajet tu hanya memberitahu beberapa perkara saja, tapi Kementerian Pelancongan di bawah Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri telah layout plan ataupun strategi yang sangat efektif dengan menggunakan semua players, hotel, homestay dan juga beberapa penerbangan untuk kita dapat manfaat. Of course lah, sekarang ni pandemik ni kita consider tak pernah berlaku dalam
100 tahun ya. Dulu kita ada pandemik influenza ya, yang dulu-dulu ya. Tapi sekarang ni baru kita belajar. Mungkin ada yang betul, ada yang kaedah betul, ada yang tak kaedah yang masih boleh diperbaiki. Jadi Kementerian Pelancongan sentiasa lah, saya nampak sentiasa mendengar industri pelancongan, dan kami di Malaysia Tourism Council sentiasa berhubung dengan pihak kementerian untuk lihat bagaimana kita dapat impact yang besar. Sebagaimana saya cerita dulu kan, kalau kita belanja RM1 untuk industri pelancongan sepatutnya membawa lebih kurang RM10 pulang balik ke untuk ekonomi negara. Jadi ini ada antaranya insentif-insentif yang telah diberikan oleh kementerian dengan adanya voucher. Dan saya harap dengan menggunakan travel agent, agensi pelancongan yang berdaftar di MOTAC, kita boleh agihkan voucher ni kepada, sekarang ni banyak, bukannya saja travel agent ataupun hotel saja yang ambil bahagian ni. Dengan adanya cenderahati, usahawan cenderahati, usahawan restoran dan juga usahawan spa spa pun amat penting ya bagi kami di industri pelancongan, dan juga homestay ialah tempat di mana kita promote kampung-kampung kita ke seluruh dunia. Dan sekarang ni harap rakyat Malaysia pergilah ke homestay untuk kita rasai kembali kehidupan kampung-kampung di masa sekarang ni. Ya, Encik Huzaidi, sebelum kita mengakhiri temu bual kita ini, mungkin apa harapan Encik Huzaidi dalam melihat perkembangan yang sangat baik ini, dan dalam kita nak melihat industri pelancongan kita ni bernafas balik, berancak balik? Okey, sebenarnya kita belajarilah apa yang kesilapan kita. Jadi dengan pandemik COVID-19 ni kita boleh belajar. Kita secara terlangsung kita tahu apa itu digital platform bagaimana kita gunakan Zoom, bagaimana kita guna macam-macam. Kita terpaksa, dengan terpaksa inilah kita tahu bagaimana kita boleh promotekan seluruh dunia ni adalah pasaran yang besar. Walaupun sempadan ditutup, kita boleh promote lagi. Kita boleh promote dengan menggunakan inovasi, produk-produk inovasi seperti virtual tourism, seperti produk-produk destinasi yang tempat yang baru, terutama Lenggong. Lenggong ni saat kami tengah usaha ni nak promote Lenggong ni secara agresif. Saya rasa Lenggong ni adalah satu tempat yang saya rasa memang number one lah in Malaysia, di mana dia telah didapat iktiraf oleh UNESCO. Dan juga banyak lagi produk-produk destinasi yang kita patut harus tekankan. Saya harap dengan adanya pandemik ini kita belajar pertama menggunakan platform digital, yang kedua kita promote produk-produk tempatan yang seluas-luasnya untuk pasaran dunia. InsyaAllah kita akan bangun, kita akan bangkit dengan sokongan semua rakyat Malaysia, dengan harapan semua kena ikut SOP itu, jangan kita lalai. Itu dia, Gigi. Betul. Dan terima kasih Encik Huzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, dan kita harapkan yang terbaik untuk industri pelancongan. Kami berdua pun tidak sabar untuk keluar melancong. Bermula pada hari ini kita dah boleh merentas negeri dan daerah, tapi tak boleh di tempat yang ada PKPD. Betul, dan itu apa yang diperjelaskan oleh Encik Huzaidi Udanis. Sebenarnya dalam kita berhadapan dengan pandemik ini, ekonomi kita merudum dan juga dari segi kesihatan juga terjejas. Mungkin ada hikmah-hikmah yang kita peroleh, iaitu antaranya pengusaha-pengusaha PKS dan juga pengusaha pelancongan telah pun menceburi bidang baru seperti digital dan sebagainya untuk pemasaran, dan ia sekaligus akan mengembangkan lagi prospek pelancong-pelancong untuk datang ke negara kita. Dan selepas ini mungkin kita akan ulaskan sedikit, kita nak melihat kepada isu pelancongan di negeri Sabah dan difahamkan pelancongan ataupun sektor pelancongan di negeri Sabah ini menjadi antara penyumbang utama bagi pendapatan di negeri Sabah. Kita akan bersama dengan Wakil Esra Awani kita di sana untuk menceritakan mengenai isu pelancongan di Sabah. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Ya, bertemu kembali, Perkabaran Rentas Negeri dan Daerah ini juga beri nafas baru kepada industri pelancongan di Sabah dan Sarawak dan pergerakan keluar masuk ke negeri Sabah dibenarkan tertakluk kepada keputusan negatif ujian calitan PCR atau RTK antigen yang wajib diambil 3 hari sebelum berlepas. Dan minggu lalu, Sabah umumkan mengenai aktiviti pendakian ke puncak Gunung Kinabalu akan dibuka pada Isnin ini, iaitu pada hari ini dengan kapasiti jumlah pendakian tidak melebihi 50% kapasiti pendaki yang dibenarkan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan aktiviti mendaki ini telah ditutup sementara pada 18 Mac lalu berikutan pelaksanaan PKP sebelum dibuka semula pada 16 Mei lepas, namun ia ditutup kembali pada 9 Oktober bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Dan untuk bercakap mengenai isu pelancongan di negeri Sabah, kita bersama dengan Syahrizal. Syahrizal merupakan wakil Esra Awani di Sabah. Syahrizal. Syah, selamat Syahrizal pagi. nampaknya berlatar belakangkan Gunung Kinabalu, saya kira tu. Selamat pagi. Okey, teruskan. Sektor pelancongan di Sabah Ya, antara... Fizi dan juga Gigi, kalau nak lihat Ya Syah, mungkin jelaskan sedikit mengenai bagaimana situasi pelancongan di Sabah ketika ini. Kita melihat kepada pelaksanaan PKP bersyarat dan juga PKP diperketatkan di beberapa kawasan di Sabah. Mungkin dapat ulaskan keadaan terkini dahulu sebelum kita menjurus kepada plan seterusnya, iaitu melihat kepada boleh rentas negeri dan sebagainya. Baik Fizi, kalau kita nak lihat apa yang berlaku pada hari ini, kalau ikutkan sekarang ini saya berlatar belakangkan Gunung Kinabalu dan saya sekarang ini berada di Kinabalu Park. Yang mana kalau ikutkan apa yang dimaklumkan kepada saya oleh penolong pengurus Taman Kinabalu Park ini sendiri, memaklumkan bahawa sebenarnya sudah lebih kebenaran itu diberikan, bukan sahaja 5% tapi lebih pada 50%. Kerana sebelum PKP hanya dibenarkan 187 pendaki untuk mendaki Gunung Kinabalu di belakang saya ini. Tetapi apabila telah diumumkan bahawa PKPB telah di-uplifted, sekarang ni apa yang berita baiknya adalah 100 pendaki dibenarkan mendaki pada satu masa dan juga 100 pelawat boleh berada di Kinabalu Park ini. Secara tidak langsung terdapat 200 individu boleh berada pada satu masa di Kinabalu Park dan juga di Gunung Kinabalu ini. Dan kalau ikutkan apa yang dimaklumkan saya oleh oleh penolong pengurus Maureen Jin, beliau mengatakan bahawa kerana terdapat 3 tempat perhentian itu ada tempat penempatan di Gunung Kinabalu ini ada 3 tempat. Jadi daripada 80 penempatan di perhentian pertama dikurangkan kepada 40, kedua daripada 80 kepada 40, dan yang top sekali lah, yang di atas sekali adalah daripada 40 kepada 20. Jadi secara keseluruhan terdapat 100 orang boleh mendaki dan berada di Gunung Kinabalu ini. Jadi secara tidak langsung kesannya apabila dibuka kita dapat melihat, kerana saya sempat menemu bual salah seorang pemandu bas pelancong yang berada di sini. Katanya kerana sepanjang daripada tempoh PKP bas tidak boleh berjalan, van tidak boleh berjalan dan beliau terpaksa melakukan kerja-kerja kampung, tetapi beliau masih mampu untuk membayar gaji pekerja menggunakan PSU atau program subsidi upah yang diumumkan oleh kerajaan, itu RM600 untuk membayar kepada pemandu-pemandu bas ataupun van yang digajikan oleh beliau. Jadi katanya dengan pembukaan pada hari ini dan pastinya selepas ini beliau mengatakan bahawa beliau mungkin akan dapat menampung semula kos-kos, kerana sebelum ini maintenance seperti kenderaan van itu memerlukan kos yang tinggi untuk dijaga setiap bulan, kerana perlunya itulah pendapatan yang ada pada beliau. Dan pada hari ini juga saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan pendaki pertama sebenarnya selepas daripada PKP. Kita tidak ada pendakian, tetapi seorang lelaki berusia 37 tahun, Atin Yukin, yang merupakan seorang penggunting rambut disandarkan, telah dihubungi oleh Taman-Taman Sabah, mengatakan bahawa beliau sudah dibenarkan untuk mendaki dan ini merupakan pendakian pertama beliau. Dan beliau katanya beliau sangat teruja kerana beliau telah berusaha berlatih lebih daripada 6 bulan katanya, kerana berharapkan kerana mungkin masa peluang pertama pada bulan Mei dan bulan Jun lalu beliau menginginkan untuk mendaki, tetapi pendakian itu hanya dapat dilakukan ketika ini. Dan beliau sangat bersyukur dengan keputusan dibuat oleh kerajaan, kerana katanya rakan-rakannya juga akan dihubungi dan juga rakan-rakan saya yang berada di Sabah juga mengatakan beliau juga ada dihubungi untuk mendaki Gunung Kinabalu ini. Dan sedikit juga Gigi dan juga Fizi, saya sempat menghubungi pengurus
Borneo Divers di Pulau Mabul yang mengatakan bahawa beliau sedang mengadakan mesyuarat bersama rakan-rakan pemain industri di Pulau Mabul untuk bagaimana mereka ingin memulakan operasi di pulau-pulau ini, kerana katanya kalau ikutkan SOP sebelum ini semua telah diikuti dan pastinya harga ini yang perlu ditahu oleh seluruh rakyat Malaysia, harga yang ditetapkan masih lagi pada apa yang telah kita umumkan sebelum ini pada bulan Mei dan bulan Jun yang lalu, iaitu masih lagi 50%. Jadi mungkin kepada mereka yang berada di Semenanjung, di Sabah khususnya, mungkin boleh mengambil kesempatan ini untuk sama-sama untuk kita membangunkan semula sektor ekonomi pelancongan ini. Ya, Gigi. Syah, kalau kita tengok Sabah ni memang cantik lah. Pantai dia sangat cantik, laut dia cantik. Tapi kita nak fahami juga bagaimana aktiviti pendakian di puncak tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Kinabalu ni. Apa yang kita perlu fahami, ringkas saja bagaimana SOP yang ditetapkan ketika mendaki Gunung Kinabalu ni. Baik, Gigi, ketika sampai saja di Kinabalu Park ini, pendaki perlu mendaftar menggunakan QR Code untuk MySejahtera, kemudian menggunakan untuk pergi kepada MySejahtera dan juga pemeriksaan suhu badan, dan tiada yang maksudnya pematuhan lain yang ditekankan seperti perlunya ada keputusan sama ada sah positif COVID atau sebagainya, kerana kalau diikutkan secara keseluruhan mereka yang berada di sini sudah pun, kalau ikutkan Kunasan ini sebenarnya, kalau ikut Ranau ini masih lagi di dalam zon merah sebenarnya. Gigi, kalau nak ikutkan sebenarnya terdapat 12 zon merah yang berada di negeri Sabah ketika ini, dan kalau ikutkan kemarin ada 3 zon hijau tetapi telah menurun kepada 2 zon hijau saja. Tapi kalau ikut SOP yang telah diterapkan seperti yang kita tahu, kena pakai pelitup muka dan sebagainya, tapi untuk mendaki saya dimaklumkan bahawa mereka tidak perlu memakai pelitup muka kerana mungkin akan berlaku sedikit graviti yang tidak boleh yang akan mengganggu pada proses pernafasan. Jadi mereka boleh mendaki seperti biasa sebenarnya. Fizi dan Gigi. Okey, baik. Terima kasih Syahrizal, Wakil Sarawak dan Sabah. Katanya Syah akan membuat laporan mengenai seorang pendaki yang terawal yang mendaki selepas lebih daripada 9 bulan ditutup, dan kita akan mengikuti perkembangannya selepas ini. Dan itu sedikit mengenai industri pelancongan yang boleh dirancakkan semula selepas pengumuman rentas negeri dan juga rentas daerah dibenarkan bermula hari ini. Dan semestinya untuk anda semua, marilah kita menyemarakkan kembali pelancongan domestik kita dan travel locally. Ya, untuk itu sekian saja Realiti Rakyat Pemulihan. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafizul Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.